Jadi Dalam, saya rasa berapa tahun ya? Aha. Dalam mungkin 4 tahun lepas, Aha. Siska sendiri kan dan juga Gorgeous dekat dua-dua kat tier 2 kan. Okay. Benedetta Gorgeous di atas Benedetta Siska. Wow. Tapi sejak masa MPL dia tak pakai dah. Jadi kita akan tengok agak-agak adakah dia masih lagi ada mekanik skill Benedetta yang dahulunya menjadi signature hero untuk beliau sendiri. Kita akan lihat untuk pusingan yang kedua ini. Perlawanan di antara pasukan Vamos berhadapan Invictus Gaming akan dimulakan untuk pusingan yang kedua. Vamos kali ini dengan stage competition untuk bermain bertahan, menadah damage di bahagian hadapan pada waktu yang sama menantikan Natco mendapatkan farm dan juga carry the game pada penghujung pasal league game nanti. Manakala untuk Invictus Gaming, mereka yang mempunyai kompetisi yang agresif kali ini sepatutnya diguna pakai, sepatutnya mendapatkan kelebihan. Sebab pasal kelebihan pada minit-minit terawal ni kita Nova cuba untuk mengacau Era 404 tapi dia yang akan kena makan dengan pergerakan beliau sebentar tadi. Gorgeous bersama dengan Hazel menculik sikit sebanyak clip di sini. Dia ingin kali lagi memberikan gangguan kepada AO404. Berjaya untuk dapatkan satu yang cukup-cukup berbaloi. Cuma masalahnya dia dapatkan sesuatu yang sekadar menyamakan kembali kedudukan kerana satu assist sudah pun dimiliki oleh RF44 walaupun dia gagal untuk mendapatkan jungle di kawasan tersebut. Tapi nampaknya RF44 bukan setakat dapat satu jungle, bahkan masih lagi tak dimulakan oleh RF44. Non-stop gangguan. Nova Escobar pula datang hadir untuk memberikan sikit banyak tekanan tapi adanya Clockwood untuk menghalau. Akhirnya AO404 berjaya untuk mendapatkan Orange Buff. Saling silih berganti ya masuk ke kawasan jungle milik RF44 walaupun dengan menggunakan Leomord sekalipun. Adakah disebabkan Leomord tu jugalah menandakan macam Nova Escobar rasa yang aku boleh pressure dia sekurang-kurangnya dan memastikan dia ada masalah sedikit ataupun lambat sedikit untuk mendapatkan buff tersebut. Tapi daripada sudut dapat level taklah jauh beza di antara siapa ni RF4 dan juga Hazel. Masih lagi Hazel yang capai level 4 terlebih dahulu tapi tak lama lagi RF4 akan dapat level 5 nya sebelum turtle ini dihidupkan untuk memastikan ada Arbil di dalam team fight yang seterusnya. Dua level 4 yang perlahan untuk kedua jungler tetapi masih lagi cukup baik untuk Hazel. Zeno sudah pada level 4, RF44 tak level 4 lagi. Masih level 3. Ya. Kalau dia stable dia tetap level 3 juga kan. Tiada bubble dekat sini. Ketinggalan. Mungkin akan terpaksa melepaskan turtle yang pertama. AO404 mana ada damage. Masuk ke bahagian dalam. Gorgeous dapatkan satu battery fire RF44. Akan ditumbangkan dengan Sunny Out daripada Nova Escobar. Tapi Hazel juga berjaya untuk dijatuhkan. Pemain-pemain Invictus Gaming cuba untuk melarikan diri. Tapi lihatlah bagaimana Nova sudah pun sampai dengan satu raging storm bersama Blika. Clockwoodnya rendah tapi mengangkat kembali seorang pemain. Zaki melengkapkan gerakan tersebut dengan satu immobilize ke arah Nova. Menjadikan 2 berbalas 1. Tapi Invictus dapatkan turtle. Ya, Fury of the Phoenix yang cukup cemerlang daripada Spencer sebentar tadi berjaya untuk membentikan pergerakan AO404, membenarkan Nova Escobar menjatuhkan beliau. Di samping itu, tiada retribution untuk memberikan saingan kepada turtle yang pertama. Namun begitu, pembayaran nyawa yang agak tinggi pasti dibayarkan kepada tim Vamos. Masih lagi belum berakhir sekarang ini. Nova Escobar akan dikejar terlebih dahulu. Terus saja dikorbankan gandingan bahu di antara Zakif dan juga Arrow 404 untuk mendapatkan kutipan kill tersebut. Manakala dekat bahagian yang berbeza sekarang ini iaitu Zeno dikejar oleh Hazel bersama-sama dengan Gorgeous dan kombinasi mereka pula berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Zeno. Saling berbalas sekali lagi antara satu sama lain. Kalau kita melihat pusingan pertama, tim Vamos yang bergerak agresif pada fasa awal game. Tapi untuk pusingan yang kedua sebenarnya adalah Invictus Gaming. Mereka mulakan game ini dengan memberikan tekanan di kawasan jungle. Telah memberikan tekanan di bahagian EXP. Sekarang ini kalau mereka rentak, sepatutnya mereka mula mencari di manakah Natco. Hazel jaya untuk mencuri satu lagi jungle milik tim Vamos. Sementara RF44 ditinggalkan dengan level 6. Membalas semula gerakan yang dilakukan. Ini contender nak masuk konten kau dengan Mars ni nanti ni. Konten kau dengan Mars masih lagi ada satu lagi bahan untuk diguna pakai nanti. It's okay. Kita masuk balik ke dalam game semula sekarang ini. Lama Zan, lama kan? Berapa? Apa? Berapa second? Crimson Beacon cooldown 60 saat.
60 Kalau saat. tak ada apa-apa ni lah cooldown reduction. Betul. Right, Turtle yang percuma untuk Hazel tak ada sebarang masalah sebab tahu tak ada Crimson Beacon yang boleh diguna pakai. Kalau lah ada tadi kan. Could be different lah, could be different. Sampai ada lompatan yang dilakukan ke atas Zakif. Obi memang agak Oh, Bi. lahan untuk 2 match hari ni. Sakit banyak yang terlepas pandang sekarang ni. Tapi Arrow 404 akan dapatkan buff tanpa sebarang masalah walaupun adanya Nova Escobar dekat situ. Terus saja cuba mengejar Spencer sekarang ni, tapi kadar menghalau saja beliau daripada kawasan tersebut di bahagian atas. Blazing 2 daripada Narco mencari Nova Escobar, tapi sempat pula sujud ke tanah. Malcuti terpaksa untuk mengundurkan diri kerana Clockun juga sudah pun hadir bersama-sama dengan Zakif. Oh, bagi saya tak tahu kenapa, tapi Vamos main agak kurang bersemangat pada game kali ini. Tapi tadi pun semangat juga. Kena lebih fokus pada late game potential sekarang ini. Cubaan untuk mendapatkan satu, di mana Hazel berjaya untuk diangkat dan dinaiki sebenarnya. Tapi Malcuti, Malcuti membantu untuk membunuh Hazel ke? Malcuti, Malcuti. tu makan dia Mal. Kena. Macam tu cara dia. Aku rasa aku salah nampak ke? Saja mungkin taklah nampak. Tapi mungkin nanti kita boleh nampak bersama apa yang telah terjadi di bahagian atas. Serangan yang terdapat agresif daripada Invictus Gaming sebentar tadi untuk memberikan tekanan kepada Natco memakan diri mungkin terlalu dalam. Mudah untuk didedel semula oleh tim Vamos dan untuk menjawab persoalan kenapa tim Vamos bermain dengan lebih selamat disebabkan aspek damage maker fokus lebih utama kepada Natco. Jadi fokus adalah untuk bermain bersabar, bertahan, menantikan Natco mendapatkan power spike terlebih dahulu. Benar sekali. Di bahagian bawah pertempuran di antara Gorgeous dan Gorgeous. Wow, percubaan untuk one on one, tapi kali ini Gorgeous coba untuk bertahan, namun Arafaba menang one on one tersebut. Nampak impact 4 tahun tak main Bennett tu. Dirasai sekarang ni Narco dengan Blazing Duet memberikan peluang untuk Clockun mengangkat satu persatu pemain daripada Basket Invictus Gaming. Terus saja Revolver melakukan satu rusuhan. Hazel mundurkan diri kembali. Ya, kena ingat juga marksman Terminator masih lagi belum disiapkan oleh Natco. Baru sahaja Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword yang disiapkan oleh beliau. Golden Side masih lagi dalam perjalanan. Turtle dan percuma Turtle yang terakhir akan menjadi milik Team Vamos. Golden Side sebagai item yang ketiga cukup menarik. Ataupun dia tak nak buat mestilah akan buat kan? harus dia buat lah. Biasanya Golden Staff yang terakhir. Biasanya. Sakitnya. Tapi Narco mendapatkan Malcuti, ditumbangkan terus. Mempercayai dengan adanya di mana Sword Blazing tersebut mampu melakukan burst damage dan dia percaya untuk mendapatkan kalkulasi yang tepat. Satu lagi kill untuk diri beliau, 2-0-2 dalam permainan kali ini. Okay. Jika melihat Natco dah online, ini waktunya Team Vamos bermain mengikuti di manakah positioning Natco. Seperti game yang pertama, bagaimana Team Vamos punya teamfight execution sangat-sangat baik dan sekali lagi dilaksanakan oleh mereka dengan cukup cemerlang. Manakala IG pula yang merasai kesakitan tersebut pada awal-awal ini. Tapi seperti mana yang kita telah lihat dekat game yang pertama, IG walau dalam keadaan macam mana sekalipun, pasti ada ruang untuk mereka ingin cari demi mendapatkan comeback tersebut. Dan mungkin pun boleh sekarang ini Zakif. Cubaan untuk masuk ke bahagian dalam Narco dengan Blazing Duel lagi. Zakif ditumbang oleh Beretta Gorgeous, namun sekarang ni Hazel yang bakal ditinggalkan bersorangan. 1-1, tapi Roma untuk jungler. Not worth it untuk IG bagi saya. Sangat tak berbaloi sekarang ni. Apabila kehilangan jungler mereka dengan hanya mendapatkan nyawa, aroma pasukan pihak lawan bukanlah apa yang diinginkan oleh pasukan Invictus Gaming. Ya, dan saya faham sekarang ni untuk pertandingan yang kedua, drafting Team Vamos, mereka mempunyai continuous damage. Jadi, mereka tak perlu berharapkan kepada satu combo-wombo sahaja untuk menentukan segala-galanya. Kalau ada kiting daripada Invictus Gaming, mereka masih lagi mampu untuk meneruskan team fight disebabkan dengan skill set mampu untuk bermain ataupun melaksanakan serangan secara berterusan. Itu yang mungkin menyebabkan Invictus Gaming sedikit bingung apakah yang mereka patut laksanakan untuk memetikan serangan team Vamos. Terutamanya dalam situasi ini, siapa yang akan ditugaskan untuk menangkap Natco? Cubaan sekarang ini untuk masuk ke dalam bahagian lot, tetapi pemain-pemain yang berpasukan Vamos terus saja cuba untuk lakukan server skill setting out. Zeno
Cuba dengan Nova Escobar dan juga Gorgeous. Namun Lord masih lagi ada banyak nyawa. 10,000 berbaki nyawa untuk Lord sekarang ini. Dan Popo cuba untuk lakukan burst damage. Tapi Gorgeous cuba untuk mencari dengan satu penggunaan Petrify. Tapi Gorgeous dapat Lord. Dan pemain-pemain yang melepaskan Invictus Gaming terus saja mengundurkan diri. Walaupun Hazel dan Gorgeous ditumbangkan. Tapi Vamos ada lagi 5 orang pemain pada saat ini. Gorgeous, timing yang cukup baik. Dia tarik Arrow for keluar dengan cukup kata tepat pada waktunya dan apply balik tekanan itu ke atas slot tersebut dan memastikan Arrow for tidak dapat timing yang sempurna untuk mendapatkan lot ini. Ini mungkin momen comeback untuk pasukan Invictus Gaming pada minit yang ke-10. Saya lagi mencari peluang. Mereka juga sedang bermain dengan lebih bersabar. Sebab mereka kena menjangkakan di manakah Natco untuk memasuki team fight. Sebab kalau tak ada Natco, bermaksud itu masih lagi belum sangat sebenar pada team Vamos. Natco seorang diri. Cubaan untuk masuk. Natco Akan cuba untuk ditumbangkan, berjaya oleh Nova Escobar. Kali ini Melchiote juga akan berjaya terjatuhkan. Namun dalam waktu ini, pemain-pemain daripada pasukan Vamos perlu untuk mempercayai mereka juga mampu melakukan pertahanan dengan 4 pemain walaupun tanpa adanya Natco. Kalau Zakif sempat lakukan stun ke atas siapa sebenarnya dia yang cuba untuk memberhentikan pergerakan Natco tu, mungkin gerakan daripada Natco tu sangat-sangat baik dan sempurna sebenarnya. Dia dapat masuk melakukan damage dan keluar dengan selamat. Tetapi tibanya ada pasukan Invictus Gaming untuk memberhentikan pergerakan Natco itu menyebabkan pergerakan beliau tadi boleh dipersoalkan sedikit. Tapi padah dia tu taklah teruk sangat, lukanya taklah dalam sangat, masih lagi boleh di-recover oleh tim Vamos. Ya, dan yang bijak serangan yang dilaksanakan tim Vamos adalah menyedari Natco telah berkorban. Mereka pastikan Melchiote juga dilenyapkan supaya tekanan kepada pengambilan menara juga dapat dielakkan. Itulah menyebabkan kenapa Gorgeous yang bebas di bahagian bawah berjaya untuk melaksanakan split pushing apabila fokus tim Vamos hanyalah untuk melaksanakan clearance lot sahaja. Sekarang ini pemain-pemain dari pasukan IG sudah kembali bangkit sedikit walaupun tak terlalu banyak. Tapi kali ini kenapa observer kita suka buat macam ni hari ni? Kenapa sebenarnya? Saya expect yang Zeno masuk semula balik. Invictus Gaming pun dah standby untuk lakukan gerakan sekarang ini. Maju ke depan mencari Natco, tapi lihat macam mana damage dikeluarkan. Gorgeous yang hilang. Terlalu yakin tadi tu. Terlalu yakin pun tak boleh juga kan? Bagi terus tak kembali. Lagi terus tak kembali. Pada waktu yang tak sesuai waktu ni sebab Lord pun nak hidup tak lama lagi, tapi should be able untuk Gorgeous hidup semula dan sertai team fight ketika Lord ini dihidupkan di bahagian bawah. Pasukan Vamos sekarang ni ada dalam kedudukan yang baik, hampir 3k gold lead dengan kutipan kira yang lebih tinggi. Tapi in terms of map control pun boleh dikatakan didominasi oleh mereka sekarang ini. Telah pun bersiap sedia untuk memulakan peperangan ke atas slot ini. Tapi lihat bagaimana Natco dihantar di bahagian atas untuk push terlebih dahulu long lane ini. Cuma tak jauh sangat daripada sudut kawal map, daripada sudut goal. Kill ya jauh berbeza. Tetapi dalam satu team fight saja, saya pasti Invictus Gaming mampu untuk kembali semula. Cuma mereka kena pastikan Melchiote berada dalam situasi yang selamat. 3 kematian dah gol laner ini. Sedikit lewat kerana Nova Escobar tak memberikan sebarang vision. Lompatan stun juga. Blokunnya rendah. Dikenakan serba sikit damage. Natco dikejar. Namun yang masing-masing sekadar bertukar-tukar nyawa. Tidak menggunakan skill set yang terlalu besar. Selagi ada banyak ultimate yang belum dibuka. Dan pemain-pemain Vamos terus saja menunggu lot yang seterusnya. Dan high ground defense juga dimiliki oleh Invictus Gaming. Tak ada masalah untuk mereka bermain daripada posisi bertahan. Telah pun dibuktikan dalam pusingan yang pertama. Itu tak menjadi masalah. Mereka hanya menantikan satu peluang saja, satu kesilapan saja daripada tim Vamos untuk mereka melaksanakan comeback. Namun begitu, seperti yang awak katakan, terutamanya Gorgeous tak boleh nak melaksanakan kesilapan begitu rupa sekali lagi. Lihat sekarang ini bagaimana pasukan Vamos akan memanfaatkan lot ini untuk mendapatkan inhibitor turret terlebih dahulu. Bagaimanapun Invictus Gaming mereka cuba nak melakukan pertahanan tapi taklah terlampau terburu-buru dekat bahagian hadapan. Zeno akan dikejar, akan dilontarkan ke udara, tapi dengan adanya Purify dan juga Consecration tak ada masalah untuk beliau nak larikan dirinya pada saat ini. Okay, kita tengok sekarang ini pergerakan daripada Gorgeous untuk melakukan clearance di kawasan yang berbeza.
Melkity juga dah pun menyiapkan si Halbert. Jadi Zeno, kekebalan beliau mungkin telah pun dikuangkan sikit sebanyak. Kena sedar, tak boleh nak menadah damage terlampau besar di bahagian hadapan. Dikeluarkan oleh Melkity terutamanya. Benar sekali kita lihat sekarang ini. Untuk Invictus Gaming, seolah-olah game yang pertama di mana mereka mengharapkan satu kesilapan daripada pasukan Vamos untuk mereka cuba melakukan comeback mereka. Tapi pasukan Vamos seharusnya belajar, well technically game pertama tu taklah salah, tapi kena expect yang pasukan Invictus Gaming boleh lakukan outplay dengan penggunaan Winter Crown ke, Wind of Nature ke, Flicker sekalipun. Jadi segala bentuk initiation yang mereka nak laksanakan, baik untuk pasukan Vamos, kena berhati-hati yang sentiasa ada cara untuk mereka kena outplay. Terutamanya kali ini dengan adanya Fury Phoenix daripada Zitian yang diguna pakai oleh Spencer dalam satu team fight. AOE yang dimiliki, map information yang diberikan juga boleh terbalikkan keadaan. Ya, tepat sekali. Informasi yang perlu tu dicari baik-baiknya. Mungkin mereka jangan sahaja memikir mengenai bagaimana mereka ingin lakukan serangan, tapi berfikir bagaimana musuh juga bakal melakukan reaksi. Dan waktu ini 30 saat lagi sebelum Lord dimunculkan. Kawasan atas masing-masing cuba untuk menjaga minion yang ada. Dan mungkin akan berlumba-lumba masuk ke kawasan Lord sebentar lagi. Zeki sekadar melakukan poking. Sama-sama dengan aku. Risau kalau mereka fully commit ke atas Nova Escobar tu mungkin jadi satu umpanan saja, pancingan saja. Tapi pasukan Vamos tidak termakan dengan quote-on-quote umpanan tersebut dan menghantar Arrow for Offer untuk lakukan clearing wave terlebih dahulu. Untuk pasukan Vamos, mereka kena clearkan wave dekat dengan kawasan Lord ini sebab macam tak cantik sangat wave mereka pada saat yang sama dekat bahagian atas. Gorgeous pun akan cuba mengimbankan balik kedudukan long lane tersebut pada waktu yang sama. Hazel Cobaan untuk dapatkan seorang pemain, iaitu Arrow for Offer. Jauh yang cukup rendah tapi masih lagi bertahan. Nova Escobar berjaya untuk ditumbangkan. Ghost cuba untuk masuk, memberikan damage, Patrick terkena. Hazel juga dijatuhkan. Zeno juga berjaya untuk ditumbangkan. Melkity juga sudah pun dikorbankan. Dan sekarang ini meninggalkan Spencer saja kerana Gorgeous akan menjadi satu lagi kill untuk Vamos. Dan meninggalkan Spencer bersendirian. Blika terus saja dipakai untuk melarikan diri daripada serangan tim Vamos. Sakit untuk Melkity melaksanakan serangan sebentar tadi. Mudah untuk dielak. Sekarang ini Spencer Tony saja untuk melaksanakan pertahanan. Pistol menjadi target. Team Vamos berjaya untuk mendapatkan satu mata. Berjaya untuk mencari mata seri. berjaya